Assalamualaikum. Selamat pagi. Terima kasih untuk anda yang terus bersama kami di mana lagi stesen nombor 1 di hatiku. Saluran 502. Apa khabar Malaysia, sekali lagi bersiaran untuk edisi baru hari ini. Hari yang cukup indah, cukup mulia. Masih lagi dalam mood Syawal. 5 Mei 2023. Bersamaan dengan pejam celik sekejap je. Dah masuk tepat 14 Syawal 1444 Hijriah. Saya percaya hari ini ada di antara kita yang masih lagi mungkin mengamalkan ataupun berpuasa 6. Betul. Kan? Apapun, selamat berpuasa. Dan mungkin juga ada yang merancang untuk pulang ke kampung kan. Baru nak start pulang kampung, dah cuti semalam, cuti panjang lepas ni. Wah, apapun, hati-hati di jalan raya. Apapun yang anda lakukan ketika dasar ni, semoga segalanya berjalan dengan lancar. Pasha okey? Saya okey. Alhamdulillah, Chat. Itulah, bercakap tentang puasa 6 hari ini, antara topik yang kita akan bincangkan bersama dengan tetamu di studio adalah berkenaan puasa 6, tetapi juga pelbagai pengisian-pengisian menarik yang lainnya. Dan diharapkan macam yang Chat cakap tadilah, kita nak masuk ke hujung minggu ni, pastinya ramai di antara anda semua akan melakukan perjalanan, sama ada pulang ke kampung ataupun pulang dari kampung. Pastikan kenderaan berada dalam keadaan selamat, anda juga berada dalam keadaan yang sihat. Kita masih lagi berdepan dengan jangkitan virus COVID dan pelbagai lagi penyakit-penyakit di luar sana. Kalau kita nak berkunjung ke rumah sanak dan saudara tu, pastikan semua kita jagalah. Kalau rasa-rasa macam demam, tak sihat tu, baiknya kita duduk di rumah dahulu, sebab mungkin kita jaga kesihatan masing-masing. Bila dah sihat, betul, bila dah sihat tu bolehlah kita melawat sanak dan saudara. Dan seperti biasa kita akan berkongsikan sedikit petikan berita daripada portal Bernama. Apa dia, Cik? Ya, di bernama.com, JBPM kenal pasti 406 kawasan titik panas di seluruh negara. Sekarang ni memang kepanasan melanda dunia. Wah, di negara kita sebenarnya Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia telah mengenal pasti sebanyak 406 kawasan titik panas hotspot di seluruh negara melalui satelit. Dan di mana pengarah bahagian operasi kebombaan dan penyelamat JBPM, Dato' Ahmad Irzam Osman, memberitahu kawasan itu ialah Muka di Miri Sarawak, di Dungun, Kemaman di Terengganu, Kuantan, Pekan, Pasir Mas, Bacok, Kelantan, Hutan Simpan Kuala Langat Utara di Selangor. Dan sementara itu, dengan itu kerjasama Jabatan Perhutanan dan juga Jabatan Alam Sekitar membuat pemantauan berkala sama ada melalui rondaan serta tinjauan udara menggunakan helikopter ataupun drone bagi memastikan keadaan terkawal lah. Dan setakat ini, untuk pengetahuan anda, serta cuaca panas tahap 1 dikesan di kawasan Padang Terap, Kedah dan Jempol Negeri Sembilan, di mana penduduk di kawasan berkenaan diingatkan untuk berjaga-jaga kerana suhu maksimum harian mencecah lah ni 35 hingga 37 darjah Celsius telah berlaku di 3 hari berturut-turut. Apapun, ini peringatan untuk semua, saling kita ingat mengingati antara satu sama lain. Kita tahu keadaan cuaca sekarang memang panas berdentum, orang Melaka cakap. Jadi kalau boleh, elakkanlah aktiviti ataupun melakukan sebarang aktiviti pembakaran. Kebakaran memang tak lah. Aktiviti pembakaran di rumah. Janganlah pula buat barbecue tengah-tengah hari ngebang kan. Kalau boleh, elakkanlah. Betul. Selain daripada itu, anda juga dinasihatkan untuk mengehatkan aktiviti-aktiviti di luar dan juga minum air yang cukup. Jangan tunggu sampai dah kering tekak, dah dahaga baru nak minum air. Betul. Baik, selain daripada itu, di Pulau Pinang pula para nelayan menyokong projek tambakan Pulau Pinang ataupun PSI, dan mereka kekal dengan pendirian bahawa projek itu akan mendatangkan manfaat, banyak manfaat kepada generasi akan datang dan akan meningkatkan taraf hidup dan juga menjana peluang pekerjaan. Jadi menurut salah seorang nelayan di Teluk Kumbar, Lai Pek Sun, berumur 56 tahun, berkata beliau menyokong projek ini sejak dari mula lagi kerana ia merupakan satu peluang yang baik untuk generasi muda mendapatkan pekerjaan yang tetap dan juga yang stabil seperti di sektor perkilangan. Katanya juga apabila projek ini siap nanti dan terbinanya kilang, ia akan sangat bermanfaat kepada anak-anak muda kerana selain daripada pendapatan yang terjamin, mereka juga dapat mencarum dalam EPF. Jadi kalau mahu meneruskan dengan pekerjaan nelayan, sudah tentu ada pasang surutnya. Kadang-kadang hasil laut yang tak menentu. Jadi PSI ini merupakan satu projek pembangunan 3 pulau buatan seluas 4,500 ekar dan merupakan sebahagian daripada pelan induk pengangkutan Pulau Pinang. Jadi pembangunan tu kita tak boleh nak elakkan lah, Cak. Untuk kita membangunkan negara, perlu
hadirnya pembangunan dan dari segi kemajuan juga dan akan orang kata guarantee pekerjaan untuk generasi muda yang akan datang. Ya, betul. Dan kita harapkan projek ini berjalan seperti yang dirancang dalam kita berkira-kira sebenarnya, dan pening ataupun kata kecewa untuk mendapatkan pekerjaan. Inilah masanya untuk anda mencari ruang pekerjaan dan dalam masa yang sama dapat menjana ekonomi pendapatan Malaysia sendiri. Betul. Baik, kalau untuk berita selanjutnya, layari portal bernama.com dan seperti biasa kita nak tengoklah keadaan cuaca untuk hari ini dan seterusnya bersama teman kami dari Bilik Berita. Silakan. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Dari Bilik Berita dimulakan dengan laporan ini. Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia APMM memohon bantuan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Basarnas Indonesia untuk mengesan 3 kru kapal MT Pablo yang masih hilang setelah kapal itu terbakar pada Isnin lalu. Pengarah Maritim Johor, Laksamana Pertama Maritim Nurul Hizam Zakaria berkata, ada kemungkinan ketiga-tiga mangsa hanyut memasuki perairan Tanjung Pinang, Indonesia berdasarkan simulasi daripada sistem perancangan optimal mencari dan menyelamat SAR-OPS. Beliau memaklumkan pihak Pusat Sub Penyelamat Maritim MRSC Johor Bahru sudah memaklumkan kepada Pusat Koordinasi Mencari dan Menyelamat MRCC Putrajaya untuk memohon bantuan Basarnas. Setakat ini pencarian dalam kapal tangki itu belum dimulakan. Berikutan penilaian masih menunjukkan keadaan kapal tidak selamat untuk pasukan khas pengurusan bahan berbahaya HAZMAT dari Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia memulakan operasi SAR. Nurul Hizam berkata pada masa sama usaha pencarian di laut turut dibantu 1 bot ronda pasukan polis marin dan 2 bot ronda milik APMM dengan keluasan sektor pencarian 393 batu nautika persegi. Ketiga-tiga kru kapal terbabit dikenal pasti sebagai warga negara India, Satyam Tripathi, 26 tahun dan Dinesh Kumar Chauhan, 34. Manakala seorang lagi warga Ukraine, iaitu Sabit Shenderovskovi, 37 tahun. MT Pablo berdaftar di Gabon, Afrika, terbakar 50% pada kedudukan 37.5 batu nautika timur laut Tanjung Sedili di Kota Tinggi 1 Mei lalu. Perjalanan udara mencatatkan pertumbuhan permintaan yang kukuh bagi Mac 2023. Persatuan Pengangkutan Udara Antarabangsa IATA berkata angka trafik pada Mac 2023 meningkat 52.4% berbanding Mac tahun lalu, manakala di peringkat global, trafik kini pada 88% daripada paras Mac 2019. Trafik domestik untuk Mac menokok 34.1% berbanding tempoh sama tahun lalu. Jumlah trafik domestik Mac 2023 berada pada 98.9% daripada tahap Mac 2019. IATA menjelaskan trafik antarabangsa naik 68.9% berbanding Mac 2022 dengan semua pasaran merekodkan pertumbuhan sihat diterajui sekali lagi oleh syarikat penerbangan di rantau Asia Pasifik. RPK antarabangsa mencapai 81.6% daripada paras Mac 2019, manakala faktor muatan pada 81.3% melebihi paras Mac 2019 sebanyak 10.1 mata peratusan. Ketua Pengarah IATA Willie Walsh berkata suku pertama tahun kalender berakhir dengan nota yang kukuh bagi permintaan perjalanan udara dan pasaran domestik telah menghampiri paras pra-pandemik mereka selama berbulan-bulan.
Beliau berkata 2 titik langkah utama dicatatkan bagi perjalanan antarabangsa, iaitu permintaan melonjak 3.5 mata peratusan berbanding pertumbuhan bulan sebelumnya untuk mencapai 81.6% daripada paras sebelum COVID-19. Katanya jualan tiket bagi perjalanan domestik dan antarabangsa memberi petunjuk pertumbuhan kukuh akan berterusan memasuki kemuncak musim perjalanan musim panas hemisfera utara. Sementara itu, IATA berkata syarikat penerbangan Asia Pasifik mencatatkan peningkatan sebanyak 283.1% pada Mac 2023 berbanding Mac tahun lalu, meneruskan momentum kukuh sejak berakhirnya sekatan perjalanan di rantau ini. Kapasiti bertambah 161.5% dan faktor muatan naik 26.8 mata peratusan kepada 84.5%, kedua tertinggi dalam kalangan rantau. 176 ketua isi rumah di Kampung Melayu Majidi di Johor Bahru yang kediaman mereka terjejas akibat ribut kemarin bakal menerima bantuan RM3,000. Menteri Besar Johor Dato' Onn Hafiz Ghazi berkata bantuan itu akan disalurkan menerusi 3 pihak dengan masing-masing berjumlah RM1,000. Kata Dato' Onn Hafiz, rintihan mangsa serta tahap kerosakan turut diambil kira. Justru kerajaan negeri bersetuju meluluskan peruntukan segera bagi setiap isi rumah terjejas. Penyumbang terbabit ialah Majlis Agama Islam Negeri Johor, Yayasan Bandaraya Johor Bahru dan Pejabat Menteri Besar Johor. Beliau juga menzahirkan penghargaan kepada pengerusi jawatankuasa belia, Sukan Pembangunan Usahawan, Koperasi dan Sumber Manusia Negeri, Muhammad Hairi Mat Shah, serta pengerusi jawatankuasa Perumahan dan Kerajaan Tempatan Negeri, Datuk Muhammad Jafni Muhammad Syukur, kerana bersama turun padang melawat mangsa. Lebih 50 kediaman di Kampung Melayu Majidi terjejas akibat ribut 3 Mei lalu. Sekretariat Jawatankuasa Pengurusan Bencana Daerah Johor Bahru memaklumkan 3 kereta rosak kerana dihempak pokok ketika ribut pada 2.48 petang. Sekian dari Bilik Berita. Assalamualaikum dan salam hormat. Masih lagi bersama kami dalam Apa Khabar Malaysia. Terima kasihlah kerana masih setia bersama kami. Baik, awal-awal tadi Cik ada bercakap mengenai orang kata menjana pendapatan kan. Jadi hari ini bersama kami di studio bercakap mengenai satu peluang perniagaan yang orang kata membantu sangat-sangat membantu terutama sekali untuk generasi muda ataupun yang mungkin masih lagi tercari-cari masih nak berjinak-jinak dalam dunia bisnes. Hari ini kita akan bercakap mengenai franchise international Malaysia yang menyediakan satu ekosistem franchise. Dan bersama kami pada pagi ini Profesor Madya Dr. Muhammad Hizam Hanafiah merupakan pengerusi Jawatankuasa Kecil dan Pendidikan Persatuan Franchise Malaysia dan juga Encik Paul Ang, pengarah urusan dan pengasas Laundry Bar. Assalamualaikum kedua-duanya, selamat datang ke Apa Khabar Malaysia pada pagi ini. Baik, kita terus mulakan dengan doktor dulu. Mungkin doktor boleh terangkan serba sedikit tentang landscape ataupun trend perniagaan franchise di Malaysia ini. Adakah ia semakin berkembang? Macam mana kata sokongan ataupun sambutan terhadap perniagaan jenis franchise? Okey, dari segi sejarahnya, franchise secara resmi bermula oleh pihak kerajaan tahun 1992 melalui program penggunaan franchise di bawah Jabatan Perdana Menteri. Yang keduanya, jejak kunci yang kedua, kita ada Akta Franchise 1998. Ini sekarang kita ada bahagian. Daripada itu kita ada bahagian bertanggungjawab di bawah KPDN. Jadi dalam 30 tahun franchise ini secara resmi 1992 dah 32 tahun. Jadi kita telah ada dari segi jualan franchise di peringkat kebangsaan dalam 26 bilion kepada KDNK negara. Dalam kita ada pendaftar franchise di bawah KPDN sebanyak 2,400 syarikat telah berdaftar. Di mana 3 sektor yang utama adalah yang pertama makanan dan minuman. Yang kedua adalah perkhidmatan dan penyelenggaraan macam laundry bar tadi tu. Yang ketiga adalah pendidikan. Itu dari segi sektor. Dari segi jenama 30 tahun ni kenapa kerajaan bagi sokongan? Kita ada ekosistem yang lengkap. Negara lain cemburu dengan Malaysia. Kenapa? Sebab kita telah ada 68 sistem franchise tempatan yang telah pergi kepada 74 buah negara. Kita tak boleh bergantung pada saran Malaysia.
kita hanya ada 33 juta. Kita masuk pasar ASEAN, kita ada 650 juta. Kita masuk pasaran dunia, kita ada 7 bilion lebih. Nah, yang terakhir saya nak beritahu bahawa selain daripada itu adalah di setiap satu syarikat yang ditubuhkan, franchisee outlet ditubuhkan, ia menyediakan peluang pekerjaan kepada rakyat. Itu yang penting. Apatah lagi pasca COVID ni. Orang tak ada kerja, ramai kehilangan pekerjaan, bisnes tutup dan sebagainya. Itu secara sepintas lalu apa yang berlaku dalam 30 tahun ni. Okey, berkaitan dengan penganjuran dan juga pameran yang akan berlangsung ini. Seperti yang kita tahu, Encik Paul selaku pengarah dan juga pengasas Laundry Bar itu sendiri, dan kita difahamkan Laundry Bar kini mempunyai lebih 600 cawangan di seluruh dunia. Dengan adanya program ataupun penganjuran sebegini, Laundry Bar juga antara jenama yang orang kata terlibat aktif dengan penganjuran sebegini. Pandangan tentang penganjuran yang diadakan sepanjang tahun ini? Bagi kita, FIM merupakan satu platform yang begitu berkesan untuk orang kata memperkenalkan jenama kamu, kerjasama syarikat kepada seluruh dunia, bukan sahaja dekat Malaysia tapi di in the eye of international lah. So kami participate FIM sejak 2017 dan sekarang kira 6 tahun betul-betul lah kita participate dari hanya satu booth dan sekarang kita dah ada 6 booth. So apa yang kita nampak, apa yang dia telah berikan kepada syarikat kita, ialah bahawa jenama kami semakin terkenal, pengguna semakin ramai, dan juga lebih ramai orang yang sign up dengan franchise kami. Oleh itu, saya rasa FIM merupakan satu platform lah yang itu berkesan untuk mempamerkan jenama. Perkembangan yang baik. Baik Doktor, FIM itu sendiri ataupun Franchise International Malaysia merupakan satu inisiatif pihak MFA sendiri di bawah ataupun bersama Kementerian KPDN untuk merancangkan lagi perkembangan industri franchise di Malaysia, dan juga untuk menggalakkan masyarakat untuk menceburkan diri dalam perniagaan franchise. Jadi mungkin Doktor boleh terangkan serba sedikit berkenaan pelaksanaan pameran dan juga persidangan franchise antarabangsa Malaysia 2023 ni. Okey, yang pertamanya ini adalah anjuran yang ke-30. Kali pertama 1994. Saya mula terlibat 1995 sebenarnya. Tapi waktu tu zaman pelajar. Okey. Jadi sila reserve simpan 18 ke 20 Mei di Kuala Lumpur Convention Center. Pameran akan diadakan di Dewan 6 KLCC, persidangan akan diadakan di Dewan 7 KLCC. Dan juga kita ada penyertaan biasalah F&B ataupun makanan minuman yang tertinggi, penyelenggaraan pendidikan. Dan tahun lepas kita ada 9 negara, tahun ini 10 negara. Seperti Amerika Syarikat, Australia, Indonesia dan sebagainya. Antara yang terbesar adalah Korea Selatan. Orang muda sekarang, millennials, dia suka Korea kan. Jadi kita Korea antara yang terbesar penyertaan antarabangsa. Dan juga tahun lepas kita ada 14,000 lebih peserta yang datang. Tahun ini kita sasarkan 15,000. 15,000. Dan juga sasaran nilai jualan. Ini indikator penting FIM. Kita tak asalkan tahun ini 550 juta paling kurang transaksi yang dijangkakan. Jadi peserta nak datang kepada pameran percuma. Tapi kena daftar. My FIP kena visitors. Tapi untuk 18.5 saja, 9 pagi 6 petang kita ada persidangan. Persidangan ini terbuka untuk semua, hanya satu hari saja. Dan apa beza tahun ni? Kita buat mode hybrid. Okey, maknanya akan ada online juga? Yes, jadi kalau duduk Sabah, Sarawak, Perlis, Kelantan, susah nak datang, kos banyak, pengangkutan penginapan, hybrid saja. Hybrid hanya 220, tak dapat lah. Persidangan antarabangsa sebenarnya Malaysia tak dapat hybrid. Jadi kalau Pasha dengan Cik Lee nak masuk, tak boleh sibuk, duduk kat sini hybrid. 220. Boleh minta diskaun sikit kat hybrid. 50%. Okey, jadi dan kita ada 5 kategori lah. Dan kita hanya buka bukan sekadar untuk pasaran Malaysia. Persidangan ni kita buka juga untuk Asia Tenggara. Jadi kita ada juga, selain daripada itu, kita ada, kalau kita lihat dari segi sini, kita ada juga franchise track, franchise in buying mission. Kita jemput pelabur antarabangsa datang ke FIM, tengok kalau mereka berminat dengan sistem-sistem kita, kalau mereka berminat nak jadi franchisee induk master franchisee. Jadi tahun lepas kita ada 17 pelabur daripada 70 negara. Tahun ni kita tak sahkan lebih lagi. Selain daripada itu, untuk kanak-kanak ada edutainment. Tapi kita tengoklah hari mana yang dibenarkan dan sebagainya. Dan juga pit stop, franchise pit stop, kita berkongsi kejayaan franchise. Jadi bermula dengan kosong 1992, kita ada 68 sistem ke 74 buah negara dengan lebih 4,000 outlet di pasaran antarabangsa. Ini satu kejayaan yang besar.
Anda nak belajar tentang franchise, nak jadi franchisee, nak jadi franchisor yang berjaya macam Cik Paul, datang ke FIM. 18-20 Mei, jangan lupa. Itu dia Encik Paul selaku franchisor yang berjaya. Pandangan Cik Paul ni, adakah dengan penyertaan jenama Laundry Bar ini dalam pameran dan juga penganjuran FIM ni sedikit sebanyak memberi impak yang besar kepada jenama Laundry Bar itu sendiri? Pandangannya bagaimana? Ya, first and foremost saya ingat mengucapkan terima kasih dan tahniah kepada MFA dan FIM lah kerana memberikan satu orang kata platform yang begitu orang kata bagi peluang kepada para franchisor untuk mempamerkan jenama dan syarikat kami telah memanfaatkan daripada program-program ini. So antara yang paling jelas ialah apa tahu, FIM ialah Franchise International Malaysia dan kita bukan saja dapat rekrut franchisee daripada Malaysia dan juga overseas. Contohnya lah, saya dalam tahun 2018 kita membuat pameran dan kita dapat kunjungan dari Thailand dengan Brunei. Dan akhir-akhirnya apa jadi? Dan kita telah berjaya rekrut mereka sebagai master franchisee untuk Thailand dan untuk Brunei. Dan ini secara langsung kita dapat mempamerkan jenama kami kepada dunia dan kami telah berjaya menjadikan satu laundry bar dan satu self-service laundry brand yang pertama di Asia yang dapat franchise kepada overseas country. So you nampak tak betapa berkesan. So oleh dan demikian saya sangat menggalakkan semua franchisor kalau anda ingin memperkembangkan bisnes dan memperkenalkan kepada you punya brand kepada dunia, Franchise International Malaysia adalah satu option yang paling baik. Dan juga franchisee ataupun potential franchisee, if you are looking for business opportunity, datanglah kepada FIM. I rasa pilihan tu banyak. Don't limit yourself. Just see. Pilihlah apa yang paling sesuai untuk anda. FIM. Baik, kita dah dengar daripada Encik Paul sendiri kejayaan ataupun keberkesanan Franchise International Malaysia itu sendiri. Doktor mungkin boleh kongsikan apakah antara manfaat yang boleh diperolehi daripada para pengunjung ataupun mungkin antara usahawan-usahawan yang akan terlibat dengan program FIM ni? Okey, yang pertamanya kalau usahawan yang berminat nak jadi franchisor, datang, lihat, tengok, kaji bagaimana kita telah masukkan sistem-sistem yang menjadi pasaran. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau orang muda, pesara sekalipun tak mustahil, duit banyak pesara ni, berminat jadi franchisee, datang tengok. Kalau anda nak dapat temu bual dengan satu franchisee, nak dapat appointment, bukan masa seminggu 2 minggu. Datang FIM 3 hari 2 malam, anda boleh jumpa lebih 70 sistem. Kita sasarkan 100 sistem. Itu yang kedua, orang muda belia dan sebagainya. Mungkin nak dapat idea perniagaan macam mana dan sebagainya. Sekarang orang minat kopi dan sebagainya. Datang, kita macam-macam sistem ada di situ. Dapatkan idea. Ia bukan semestinya anda jadi franchisee dalam masa setahun 2 tahun. Mungkin anda buka kecil-kecil dulu 5 tahun, 10 tahun dan sebagainya, anda akan jadi franchisor. Jangan hanya lihat pasaran Malaysia, lihat pasaran antarabangsa. Itu antara manfaat dia. Kalau nak mendalami lebih terperinci, kena masuk persidangan. Sebab kita ada 7 topik yang cukup bagus. Daripada Filipina, daripada Thailand, daripada Singapura dan juga daripada Malaysia. Daripada Malaysia semua adalah sistem yang berjaya mengembangkan kepasaran antarabangsa. Belajar daripada mereka. Yuran amat rendah, 550 sehari di KLCC tak dapat conference lain. Hanya dapat dengan FIM conference. Kena faham tu. Itu dia antara franchise yang terlibat sama dalam penganjuran FIM ini. Di KLCC pada 18 hingga 20 nanti. Jangan lupa untuk sign up segera penyertaan anda. Okey, sedikit tips daripada Encik Paul sendiri, orang yang memang dah berjaya memiliki brand laundry bar itu sendiri. Sedikit tips daripada anda, bagaimana untuk mereka yang baru nak berjinak-jinak, khususnya yang berminat dalam bisnes dobi ini di Malaysia? Okey, terima kasih Cap. So bagi saya kalau sesiapa nak ingin menjadi usahawan dalam bidang dobi lain di franchise, bagi saya perlu rajin membuat research lah. Itulah paling penting. Kalau nak berjaya jangan malas, sentiasa berkomited lah untuk ask around and research around siapalah franchisor. Dan kedua, perlu buat field work lah. Maknanya anda perlu kunjungi salah satu atau 2 franchisee yang tengah sign up, yang already been operate, dan tanyalah apa-apa feedback.
secara langsung. Ketiga yang itu paling penting lah, kalau dapatkan info daripada MFA. I think MFA lah ada badan NGO yang paling berkesan lah. Itulah nasihat daripada saya. Satu platform dan juga saluran yang betul untuk kita dapatkan, orang kata garis panduan dan juga info yang dapat di FIM. Kita tak mahu orang buat ikut suka kemudian disalahkan kerajaan, salahkan MFA. Datang dapatkan khidmat nasihat daripada MFA. Kita ada franchisor, kita ada master franchisee, kita ada franchisee, kita ada agensi sokongan, peguam dan sebagainya, perunding sebagai ahli MFA. Doktor, saranan doktor sendiri untuk mereka yang ingin menceburkan diri ataupun juga bagi mereka yang ingin menyertai FIM 2023 ini, sama ada sebagai seorang pengunjung ataupun sebagai seorang peserta persidangan, dan juga mungkin nasihat sedikitlah bagaimana untuk memilih franchise yang paling sesuai untuk dijadikan perniagaan. Okey, yang pertamanya untuk pameran, ia adalah percuma tapi kena daftar. www.myfilm.my/visitor. Itu kena daftar. Sebelum masuk itu yang pertama. Yang adalah percuma. 3 hari kami Jumaat 1, 18 ke 20. Baik. Untuk persidangan hanya 18 hari Khamis. Datang ke LCC, habis persidangan boleh pergi tempat lain. Kena bayar, tak banyak, maksimum 500 ini murah. Sebab KLCC kena faham, conference persidangan di KLCC tidak murah. 50-20 kita dah bagi subsidi. Anda tak akan dapat conference lain 550. Untuk dapatkan ilmu 500 tu apalah sangat. Apalah sangat. Itu masuk makan. Itu masuk makan tengah hari. Ada makan juga. Makan biar mahal tu. Dan juga kalau hybrid mode 220. Ini kena lihat dalam kita website kita. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah fikir jauh. Kita dari segi maksudnya sama ada menjadi usaha franchisee, ada boleh berjaya dengan memiliki banyak outlet dalam sistem yang sama, atau banyak outlet dalam sistem yang berbeza, ataupun untuk anda menjadi usahawan pada masa depan, mungkin anda boleh mula dengan kecil sebagai licensor sebagai contoh, sampai masa anda jadi franchisor. Kita punya ekosistem adalah terbaik di dunia. Negara lain semua cemburu dengan Malaysia. The most franchise friendly government in the world. Jadi jangan lupa 18 ke 20 di Kuala Lumpur Convention Center, Franchise International Malaysia. Sedikit daripada Encik Paul, harapan untuk convention ataupun pameran juga penganjuran FIM ni. Sorry, excuse me. Harapan bagaimana mengharapkan penganjuran ini, bagaimana lebih banyak penyertaan ke ataupun? Ya, ini inilah peluang yang keemasan untuk semua. Mengalahkan semua pengunjung dan peniaga yang ingin berjaya dalam bidang franchise. FIM merupakan satu platform yang sangat berkesan, dan of course kami sangat berharapkanlah supaya semua pengunjung dapat betul-betul mengambil kesempatan ini, betul-betul buat analisa yang betul, mana satu franchise. Bagi saya semua franchise itu baik, sebab telah diiktirafkan oleh kerajaan dan MFA. Kalau semua franchise manakah yang paling sesuai untuk anda, itulah keyword paling sesuai. Yang tu kalau nak tahu lebih terperinci kena daftar. Kenalah pergi ke FIM 2023. Itu satu lagi kursus di MFA. Ada link ataupun cari di website FIM. Untuk dapatkan maklumat lanjut. Ataupun kita boleh hubungi MFA sendiri untuk lebih informasi franchise dan sebagainya. Kita nak ucapkan terima kasih kepada doktor dan juga Encik Paul Ang. Diharapkan FIM berjalan dengan berjalan dengan lancar, dan kita doakan kejayaan kepada Laundry Bar juga. Kita akan berhenti untuk seketika chat, dan akan kembali selepas ini. Jangan ke mana-mana. Tanjung Sedili, Kota Tinggi, Johor. Tanjung Sedili di Johor. Tanjung Sedili, Kota Tinggi, Johor. Tanjung Sedili, Kota Tinggi. Tanjung Sedili Besar, Kota Tinggi, Johor.
apa khabar Malaysia? Masih lagi bersama saya Cikidi dan juga Pasha. Sekali lagi hari ini kita berkesempatan bersama dengan agensi penguatkuasaan Maritim Malaysia ataupun Maritim Malaysia itu sendiri. Seperti yang kita sedia maklum, agensi Maritim Malaysia ni bukan sahaja antara pasukan yang menjaga zon perairan negara kita sendiri. Malah sebenarnya Maritim Malaysia banyak menangani ataupun cuba banyak menyelesaikan isu-isu maupun kes-kes penyeludupan, perdagangan, jenayah dan sebagainya melalui perairan. Jadi hari ini kita akan bercakap mengenai tentang satu operasi yang sedang dilaksanakan oleh Maritim Malaysia sendiri, iaitu Australian Border Forces. Untuk itu kita berkesempatan bersama dengan Laksamana Muda Maritim Aminuddin Haji Abdul Rashid selaku pengarah penguatkuasaan dan juga penyelarasan maritim agensi penguatkuasaan Maritim Malaysia. Assalamualaikum. Selamat pagi, selamat Hari Raya. Selamat pagi dan selamat Hari Raya. Apa khabar tuan? Baik, alhamdulillah. Macam mana sambutan raya? Biasa saja. Bekerja di pagi raya tuan? Pagi raya saya bersama dengan keluarga pulang ke kampung, iaitu di Melaka. Dan selepas tu biasalah kita akan melawat kubur kedua-dua orang tua kita kan. And then after that pergi ke rumah adik-beradik, rumah saudara, sepupu dan petang tu balik ke Johor. Itulah program saya sewaktu raya lah. Jadi berhari raya dengan keluarga lah. Dengan keluarga. Alhamdulillah. Okey, menyentuh tentang operasi Australian Border Force ni, ABF ni. Saya difahamkan dalam tempoh ini Maritim tengah melaksanakan operasi Redback. Mungkin sedikit perkongsian maklumat tentang operasi ini bagaimana? Okey, operasi Redback ni kita telah pun bermula sejak daripada tahun 2013. 2013 yang mana sewaktu itu pihak Australia menerima ancaman iaitu kemasukan illegal immigrant, iaitu pendatang asing, pendatang haram daripada luar dan juga human trafficking, okay, yang mana memberi kesan lah kepada negara mereka. Jadi pihak Australia telah pun orang kata berjumpa dengan Kerajaan Malaysia untuk bekerjasama dengan agensi penguatkuasaan Maritim Malaysia bagaimana mereka boleh menghalang kemasukan kedua-dua ancaman ini. So daripada situ kita perlu adakan orang kata memorandum persefahaman yang mana kita telah pun bersama-sama tanda tanganinya dan dari dalam memorandum tu dia ada objektif dia, ada tujuan dia kan, iaitu kita akan saling bertukar-tukar maklumat. Itu yang pertama. Yang kedua, kita akan ada operasi yang mana akan memberi kebaikan bagi kedua-dua pihak. Dan yang ketiganya, ia akan meningkatkan SOP pengoperasian MMEA itu sendiri, FMM itu sendiri bersama dengan pihak Australia. Jadi banyaklah kebaikan yang kita terima daripada operasi ini yang mana dah pun yang ke-18 bermula daripada 2013. Jadi pihak Australia pun hasil daripada persefahaman ni dia punya statistik crime tu pun turun. Itu daripada pihak mereka. Tapi daripada pihak kita telah pun berjaya meningkatkan keupayaan kita dari segi latihan, dari segi pengoperasian, dari segi teknologi. Kita belajar daripada mereka. Itu dia yang kita telah pun terima daripada hasil daripada operasi ini. Tuan mungkin boleh cerita ataupun terangkan serba sedikit mungkin antara lokasi-lokasi yang dipilih untuk operasi ini dijalankan dan mungkin kenapa ataupun rasional pemilihan lokasi-lokasi tersebut, berapa lama dan juga kawasan-kawasan ini telah pun dipilih dan mungkin antara macam Tuan sebutkan tadi antara objektif operasi ini dijalankan. Seperti mana tadi yang saya jelaskan, tujuan kita buat operasi ini yang pertama adalah untuk mencegah lah, mencegah. Dan mengapa kita memilih yang ke-18 ini di Tanjung Sedeli, iaitu di sebelah timur, perairan Johor Timur. Kita kena melalui daripada sumber-sumber risikan, daripada sumber maklumat kan. Maknanya sudah sampai masa kita perlu tumpukan di sebelah pantai timur lah. Sebelum ni kebanyakan operasi Redback ni kita buat di sebelah
di sebelah barat. Iaitu kita buat daripada Johor Barat, Melaka, Kelang, Penang, Perak, apa semua dan seterusnya. Tapi kali ini kita lihat di bahawanya di sebelah Johor Timur pun kita perlu juga memberi pemantauan ataupun menyampaikan mesej kita kepada apa ni kegiatan-kegiatan jenayah ataupun sindiket yang berada di situ. Jadi tujuan dia untuk Redback yang ke-18 ni adalah kita lebih tumpukan kepada komunikasi strategik, iaitu kita berjumpa dengan masyarakat, kita mendengar apa masalah mereka, masa yang sama kita mendekati diri kita dengan komuniti-komuniti yang ada di situ, seperti mana orang kata kita try to win their heart and mind. Dan masa yang sama juga kita akan minta mereka ni mungkin akan menjadi kita punya mata dan telinga. Itu yang penting. Jadi kebanyakan rata-rata komuniti-komuniti di Pantai Timur ini mereka sederhana, dan mereka kebanyakan melaksanakan kerja-kerja harian mereka sebagai nelayan, petani ataupun kerja-kerja biasa ni. Jadi mudah atraktif dengan tawaran-tawaran yang diberikan oleh sindiket-sindiket ni. Yang ini yang kita nak elakkan. Okey, difahamkan ini merupakan operasi Redback yang kali ke-18. Dan adakah ini kerjasama bersama dengan ABF ni untuk kali pertama ataupun dah 18 kali bersama, dan bagaimana kerjasama itu digerakkan? Apa kebaikan dan juga faedah yang diperolehi daripada operasi ini bersama dengan pasukan luar? Okey, di mana tadi saya dah pun beritahu tadi, ini adalah yang ke-18, bermaknanya kita dah 18 kali kita buat operasi dengan dia. Ada juga yang 1 tahun tu kita buat 2 kali. Okey. Ada juga yang kita buat sekali, Tapi siri operasi ni dah 18 kali dah. Itu yang pertama. Yang keduanya, apakah kebaikan dia? Saya pun dah jelaskan tadi kebaikan dia daripada pihak Australia. Apakah benefit yang dia dapat, iaitu mereka dapat kurangkan jenayah mereka. Masa yang sama juga dengan peranan mereka di dalam regional ni, kawasan perairan di Southeast Asia ni, sekurang-kurangnya pihak Australia telah pun membantu untuk mengurangkan jenayah rentas padan ni. Jadi kita pula dari sudut daripada kita, pertama kita dapat meningkatkan lagi keupayaan operasi kita dengan tunjuk ajar oleh pihak Australia ni tadi, pihak ABF, dengan berbagai-bagai latihan yang dia berikan kepada pegawai dan anggota Maritime Malaysia. Dan juga untuk agensi-agensi sahabat pun, bukan maknanya ABF ni hanya membuat operasi bersama dengan Maritime Malaysia. Malah kita jemput untuk yang Redback yang ke-18 ni, kita telah membuat satu bengkel, iaitu workshop, menjemput pihak TLDM, PDRM, Marine Department, Immigration, Custom dan Perikanan untuk mendengar bagaimanakah pengalaman-pengalaman dan juga usaha yang telah dibuat oleh pihak ABF melalui risikan, dan memberikan beberapa maklumat-maklumat penting, kaedah, teknik, bagaimana mereka membuat risikan untuk menghadapi threat-threat, ancaman-ancaman seperti jenayah rentas padan ni. Ini bukan mudah kita nak dapat ilmu ni. Pasal mereka ni memang dah berpengalaman. Dah pun mengalami orang kata ancaman yang lagi besar daripada negara kita. Macam kita punya ancaman tu, kita ni sebenarnya adalah transit sebelum mereka pergi ke Australia. Jadi dekat Australia tu dia sebuah benua, pulau besar. Bagaimana dia nak menjaga perairan dia tu daripada mudah dicerobohi oleh sindiket dadah, sindiket manusia, perdagangan manusia, kemasukan parti, rokok, kontraban, berbagai-bagai. Itulah. Jadi transit yang terbaik sebelum mereka ni pergi ke Australia adalah Malaysia. Dan
Tuan, semestinya jenayah rentas padan ni memerlukan usaha sama antara pelbagai agensi dan juga badan-badan kerajaan, bukan sahaja daripada Malaysia tapi juga daripada Australia itu sendiri. Mungkin di akhir ini, apakah antara harapan Tuan terutamanya bila kita bercakap mengenai sokongan masyarakat dan komuniti itu sendiri dalam bekerjasama untuk cuba membantras dan juga memerangi jenayah rentas sempadan ni? Harapan saya untuk komuniti-komuniti yang di pantai timur, di sekitar pantai, bukan saja di sekitar pantai, malah di bandar, di kampung, jangan kita melibatkan diri kita dengan jenayah-jenayah yang rentas padan ni. Okey, dengan keterlibatan kita nanti ianya akan, orang kata, memberikan masalah terutama pada keluarga, kepada generasi kita, dan yang paling penting sekali adalah adalah negara. Because apabila kita mempunyai masalah-masalah seperti ini, bagaimana pelabur-pelabur nak melabur di dalam negara kita, sedangkan kita punya keadaan masyarakat kita yang tidak begitu stabil dengan kegiatan jenayah ni. Ini yang saya ingin maklumkan, kerana pelabur-pelabur juga memerhatikan bagaimana penjawat awam, penguat kuasa di Malaysia ni menjalankan tugas. Di situ pun akan akan dinilai. Okay? Adakah negara kita ni stabil ke tak stabil? Bagaimana kita nak meningkatkan ataupun nak mertabatkan bangsa madani yang Perdana Menteri kita sekarang ni yang diwar-warkan. Jadi itulah harapan saya minta kerjasama daripada masyarakat-masyarakat, terutama di kawasan-kawasan pesisir pantai, nelayan maupun petani ataupun yang bekerja biasa, dapat membantulah. Jadilah mata dan telinga untuk memberi maklumat kepada agensi penguatkuasaan maritim Malaysia. Kami amat berbesar-besar hati seandainya mereka dapat membantu kami dan kita bersama-sama membentras jenayah rentas padan ini. Apa kita harapkan dengan operasi Redback ini yang sedang masih lagi dijalan dan digerakkan ini berjalan dengan seperti yang dirancang dan dalam masa yang sama sekaligus dapat mengurangkan risiko ataupun angka jenayah yang berlaku di zon perairan khususnya yang melibatkan pasukan penguatkuasaan maritim Malaysia. Apapun, terima kasih banyak-banyak kepada tetamu kita, Laksamana Muda Maritim Aminuddin Haji Abdul Rashid selaku pengarah penguatkuasaan dan juga penyelarasan maritim Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia. InsyaAllah kita jumpa di lain kesempatan, Tuan. Baik, kita nak okey, apa lagi lepas ni, Chat? Okey, kita nak berhenti rehat seketika, kembali sekejap lagi kita akan bercakap tentang rakyat Malaysia sekarang khususnya Muslim dan juga Muslimah sedang menyambut ataupun berpuasa 6. Apapun, kita akan bercakap tentang puasa 6. Jangan ke mana-mana, kembali di Apa Khabar Malaysia. Baik, terima kasih masih lagi setia bersama kami di Apa Khabar Malaysia. Baik, tadi kita dah bercakap tentang puasa 6 dalam pada ramai antara kita masih lagi berseronok berkunjung ke sana kemari menyambut hari raya dengan pelbagai open house dan sebagainya. Ramai juga antara kita dah telah pun mula melakukan puasa 6. Jadi kalau kita nak bercakap lebih lanjut lagi tentang puasa 6 ni, baiklah kita bertanyakan dengan yang lebih arif. Dalam studio kita pada hari ini Ustaz Muhammad Anas Muhammad Naim merupakan pengerusi dari International Quranic Academy ataupun IQRA. Assalamualaikum, selamat datang ke Apa Khabar Malaysia. Terima kasih atas kesudian meluangkan masa. Sama-sama juga jemput. Sama hari raya. Baik, Ustaz, kalau menyentuh tentang konteks puasa itu sendiri, kita tahu hikmah, fadilat, kebaikan puasa itu sendiri. Dari segi kebaikannya dan juga kerohaniannya. Okey, untuk puasa 6 ini pula, bagaimana hikmahnya? Adakah sama ganjarannya seperti puasa wajib kita? Baik, terima kasih. Silakan, Ustaz. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Pertama sekali kita kena faham asas. Bila kita sebut tentang puasa ni, Allah Subhanahu Wa Taala sebut man shama Ramadan thumma atba'u sittan. Ini adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang berpuasa dalam bulan Ramadan, thumma atba'u sittan min Syawal, kemudian diikuti dengan 6 hari pada bulan Syawal.
Dia ganjaran dia adalah seperti mana dia berpuasa 1 tahun. Itu adalah definisi asal yang kita kena faham sebelum kita nak cakap tentang hikmah, kebaikan dia dan sebagainya. Kita kena faham. Nabi kata apa? Siapa puasa bulan Syawal, bulan Ramadan, kemudian diikuti 6 hari pada bulan Syawal, seolah-olah dia berpuasa 1 tahun. Maka dekat sini kita kena faham tentang apa hikmah dia. Yang pertama ni antaranya tadilah yang disebut dalam hadis, Nabi kata puasa ni 1 tahun tempoh dia, macam 1 tahun. Bagaimana macam 1 tahun? Bila kita buat satu amalan sunat, Allah Subhanahu Wa Taala memberi satu ganjaran 10 kali ganda. Satu perkara kita buat 10 kali ganda. Jadi hari ni bila kita berpuasa 30 hari, jadi 30 kali 10, kali 10 lah. 300. 300 lah. Kemudian kita sambung lagi dengan 6 hari. 6 kali 10, 60. Maka total 300 dan 60 hari, 360. Bersamaan dengan 1 tahun. Itu antara hikmah ataupun kebaikan daripada puasa dalam bulan Syawal. Kemudian yang keduanya adalah kita dengan berpuasa pada bulan Syawal ini dapat menguatkan hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kita kena balik kepada asas basic kenapa kita kena puasa. Dalam Quran Allah sebut semua orang Islam kena puasa. Semua orang kena puasa sebab apa? Allah kata guna hujung ayat tu la'allakum tattaqun. Moga-moga kamu bertakwa. So hari ni kita puasa. Kadang-kadang ada orang kata nak puasa ni sebab apa? Sebab nak diet. Kan? Tak salah nak niat puasa sama dengan diet, tapi kita kena faham asas. Asasnya adalah puasa sebab apa? Nak mendapat ketakwaan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka selepas berpuasa, natijah dia ataupun kesan dia kita menjadi manusia yang bertakwa. So cakap pasal takwa ni apa? Takwa ni adalah kita buat satu perkara yang mengharapkan redha Allah Subhanahu Wa Taala. Kita buat satu perkara, kita puasa. Sebab apa? Kita nak dapatkan ganjaran pahala. Kita nak dapatkan keredaan Allah kepada kehidupan kita. Dan kita tinggalkan segala apa yang Allah larang tu sebab apa? Kita takut dosa, kita nak takut daripada kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu maksud takwa. So hari ni matlamat ada kita habis daripada puasa, kita dapat turun berat badan. Ada juga kita dapat ketakwaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang ketiganya adalah ini adalah sebagai salah satu pelengkap kepada amalan fardu. Seperti mana yang Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam satu hadis qudsi, sempurnakanlah bagi hamba-Ku itu dengan amalan sunat. Maksudnya amalan sunat 6 hari ini pada bulan Syawal selepas bulan Ramadan adalah sebagai pelengkap kepada puasa 30 hari kita dalam bulan Ramadan. Baik Ustaz, antara soalan yang sering-sering setiap tahunlah akan ditanya-tanyakan ataupun persoalan yang sering ditanyakan ialah dalam sebulan kemusykilan juga sebenarnya dalam bulan Ramadan ni ramai di antara kita terutama sekali kaum wanita yang tidak dapat berpuasa penuh dan ada hari-hari yang perlu kita gantikan. Jadi antara ni orang kata bolehkah kita gabungkan puasa ganti kita dengan puasa 6 ni? Orang kata alang-alang kita nak puasa ganti, kita niat sekali dengan puasa 6. Macam mana? Betul. Macam mana situasi itu sebenarnya? Adakah kita perlu ganti dahulu yang wajib tu baru kita puasa 6 di hari yang lain atau boleh je sekali harum? Macam mana Ustaz? Okey, baik. Pertama sekali bila kita nak huraikan tentang hukum hakam ni, kita kena balik kepada basic lah. Seperti mana basic tadi Allah sebut dalam Quran, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Wahai orang yang beriman, telah tertulis kepada kamu untuk berpuasa. Maksudnya telah diwajibkan ke atas kamu untuk puasa. So sini kita clear hukum untuk puasa ni wajib. Wajib ni kalau kata kita tinggal dapat dosa lah. Tak boleh saja. Jadi kat sini ada 2 kategori. Sama ada yang pertama dia meninggalkan dengan sengaja. Bila dia meninggalkan dengan sengaja, maka dia tidak ada pilihan melainkan selepas puasa tu dia kena ganti. Itu yang pertama. Kemudian yang keduanya adalah orang yang tinggalkan puasa disebabkan ada keuzuran. Sama ada dia sakit, wanita hamil, kanak-kanak orang tua dan sebagainya, musafir terutamanya, maka dia boleh tinggalkan. Maka di sini bila selesai sahaja daripada Ramadan, maka dia ada pilihan untuk utamakan dulu puasa Syawal. Maksudnya kat sini dia ada masa yang panjang untuk menggantikan puasa tadi dengan sebab uzur. Ini berdasarkan hadis Aisyah. Sebab pernah hadis Aisyah kata aku pernah tinggalkan beberapa hari dalam bulan Ramadan, kemudian digantikan pada bulan Syaban. Maksudnya Syaban ni jauh lagi. Sebab apa? Terlalu sibuk nak melayan Nabi SAW. Maksudnya dekat situ waktu untuk mengganti bagi orang yang tinggal kerana uzur dia luas. Jadi bila masuk dalam bulan Syawal, kita kena buat untuk Syawal dulu. Sebab itu dalam sini dalam pandangan beberapa fuqaha daripada Syafi'i, dia katakan ada 2 pandangan juga. Kat sini sama ada yang pertamanya adalah dia tak boleh, maksudnya kita kena boleh gabung.
Maksudnya puasa Syawal dan juga puasa Ramadan tu boleh digabungkan sekali. Okey, ada pandangan lain yang lebih kuat, yang mana itu pandangan yang saya lebih prefer untuk tidak menggabungkan. Sebab apa? Dalam hadis tadi juga Nabi kata apa? Nabi kata summa atba'u, siapa yang puasa bulan Ramadan, summa, Nabi gunakan perkataan summa ni maksudnya kemudian diikuti oleh 6 hari. Maksudnya nak kena habiskan dulu yang wajib. Nak kena habiskan dulu wajib, barulah kita boleh buat yang sunat. Dia tak boleh kita nak gabungkan. Dan itu antara pandangan yang lebih kuat. Jadi maka hari ni kalau kata kita tinggal 3 hari, kita buat 6 hari dulu dan kita boleh tambah lagi 3 hari. Itu yang lebih baik walaupun ada pandangan yang boleh menggabungkan. Maksudnya di sini kalau kita nak kerjakan dulu pahala ataupun ganjaran puasa 6 tu, kita dulukan puasa 6 di bulan Syawal, seterusnya bolehlah ganti yang selebihnya di bulan-bulan yang akan datang. Okey, tak membebankan juga kan. Dapat juga banyak pahala kan. Okey, Ustaz, ada juga kemusykilan kat sini tentang puasa 6 itu sendiri. Cara yang lebih afdal untuk kita dapatkan hikmah ataupun ganjaran dia lebih. Bagaimana sebaik saja 2 Syawal menjelma, kita boleh puasa terus 6 hari ataupun kita boleh buat selang-seli. Bagaimana? Okey, baik. Berkaitan dengan puasa 6 Syawal ni, kita kena lihat pada asas dia lebih kurang sama macam puasa Ramadan. Tata cara dia sama. Cuma ada sebahagian pandangan yang mengatakan kita kena buat selepas, maksudnya hari raya pertama, hari raya kedua terus kena buat. Okey. 6 hari straight. 6 hari straight. Boleh buat, tak ada masalah, tapi ada juga pandangan lain yang mengatakan kita boleh buat campur. Maksudnya selang-seli ke contohnya. Dia sebab apa? Kita hari ini mungkin tak ada cukup masa untuk straight 6 hari. Bila besok kita open buat house pula. open house lagi kan, macam-macam ni sampai ke hujung Syawal ni open house dah susun ni. Okey, jadi bila kita ketatkan kita punya masalah fikah di situ, maka akhirnya kita akan meninggalkan puasa 6 Syawal ni. Sedangkan di situ ada kelonggaran yang mana kita sebenarnya Nabi SAW ni, kalau kita lihat pada hadis, Nabi menggalakkan kita untuk melakukan puasa Syawal tanpa menetapkan nak kena buat serik ke, tanpa menghadkan hari. Maka di situ ada kelonggaran yang mana kita boleh buat hari ini sehari, esok nak cuti kejap, sambung lagi lusa dan sebagainya. Maka kita ada option dekat situ. Cuma apa yang paling penting adalah kita tidak meninggalkan puasa itu. Kerana ini merupakan satu sunnah Nabi SAW. Ini merupakan satu sunnah. Jadi kita kena ada satu rasa, walaupun sibuk dengan open house, walaupun sibuk dengan macam-macam lagi urusan pada bulan Syawal, kita kena ingat antara sunnahnya untuk kita melakukan puasa 6 pada bulan Syawal. Okey. Baik Ustaz, lagi satu persoalan terbanyak ni, persoalan berkenaan dengan puasa ni. Jadi seperti yang kita tahu, ramai ada golongan-golongan yang tidak dimestikan untuk berpuasa, antaranya yang uzur dan yang tua dan sebagainya. Ada orang yang orang kata dia ada berfikiran bahawa boleh tak dia nak gantikan puasa untuk orang tua mereka yang tak berdaya, selain daripada yang kita tahu kalau tak boleh puasa kita kena bayar fidyah. Tapi ada juga yang berfikiran bahawa tak apa, kita boleh tolong gantikan untuk orang tua dan sebagainya. Pandangan Ustaz sendiri. Baik, secara asasnya puasa itu wajib kepada semua orang, kecuali mereka yang diberikan keringanan. Keringanan ataupun rukhsah ni adalah antaranya yang saya sebutkan awal tadi, wanita yang sakit, kanak-kanak, orang yang bermusafir selalunya. Dan kita selalu hari ini kadang-kadang kita musafir tu kita tak rasa dan kita tak ambil berusaha tu, sedangkan Allah Subhanahu Wa Taala bagi satu kelonggaran pada kita. Maka di sini kalau kata bab hukum tentang Allah sebut dalam Quran, faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Maksudnya kalau kata kamu ni daripada golongan orang yang sakit, orang yang musafir, maka kamu boleh ganti hari lain. Dekat sini bagi kategori ataupun masalah kepada anak-anak yang nak menggantikan masalah kepada orang tua ni, sama ada selalunya si matilah, mati ataupun yang kita memang uzur. Jika seseorang itu dia meninggal dunia ataupun dia dalam keadaan uzur, dia tangguh tanpa sebab. Maksudnya selepas dia sakit, contoh dia sakit, dia meninggalkan ganti itu selepas daripada dia sihat sampai dia meninggal. Maksudnya ada waktu dia sihat sekejap, dia tak buat, dia tak ganti, dia terus sampai dia meninggal, maka dekat situ kena bayar fidyah. Maka dekat situ kena bayar fidyah. Tetapi kalau kata ada kategori yang orangnya sakit, dia jatuh sakit, kemudian dia berpanjangan, sakit itu berlarutan sampai dia meninggal, memang tak ada ruang untuk dia berpuasa, maka dekat sini anak-anak tadi dia ada pilihan, sama ada dia nak bantu untuk puasa ganti, ataupun dia nak bayar fidyah. Yang mana fidyah ini kita tahulah, ianya secupak beras. Jadi kita ada dua pilihan dekat situ. So kena tengok pada kondisi
orang tua tadi. Kalau kata dia memang uzurnya itu adalah uzur yang berpanjangan, maka kita ada dua pilihan tadi waris. Sama ada nak menggantikan puasa ataupun nak bayar cukup. Bayar fidyah. Baik, harapnya kita dah perjelaskan sedikit mungkin kekeliruan di situ bagi anda yang di luar sana mungkin tertanya-tanya dibolehkan ataupun tidak untuk tolong menggantikan puasa untuk orang tua kita. Baik, kita ucapkan terima kasih kepada Ustaz Muhammad Anas Muhammad Naim daripada International Quranic Academy hari ini sudi meluangkan masa untuk kita bercakap lebih lanjut mengenai puasa 6. Diharapkan anda di luar sana mendapatkan pengisian yang bermanfaat dan lepas ni kita puasa ya, Cak. InsyaAllah. Terima kasih banyak Ustaz. Kita masih lagi dalam mood Syawal, jadi masih lagi ada kesempatan dan ruang untuk kita buat puasa 6. Okey. Baik, apa khabar Malaysia dah pun sampai di hujung. Terima kasih banyak-banyak atas perhatian anda dari awal rancangan sampai lelah ni. InsyaAllah kita jumpa di lain masa. Jaga diri, jaga makan, jaga pakai, jaga kesihatan anda. Okey, selamat Hari Raya. Assalamualaikum. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye.